Kalau cerita pasal berhala ni tuan-tuan, dia ada satu pengajaran besar, iaitu berlaku pada orang Mekah sendiri. Selepas kabilah Bani Jurhum, lepas Bani Jurhum datanglah satu kabilah namanya Bani Khuza'ah, dan seterusnya datanglah ke kabilah daripada Quraisy. Ni kita bincang dalam kuliah sirah kita tuan-tuan. Berhala yang timbul di kota Mekah ni siapa yang bawa tuan-tuan? Berhala yang timbul di Mekah yang menjadi 300 lebih batang berhala ni, dia datang daripada seorang lelaki namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni orang Mekah. Dia duduk di kota Mekah tuan-tuan. Dia ni lah yang bawa berhala ni. Dan apa pengajaran kepada kita tuan-tuan? Pertama, Amru bin Luhai ni antara kita kata orang yang dihormati lah. Orang yang faham agama dan orang yang dihormati di kota Mekah pada zaman tu. Ini cerita sebelum zaman Quraisy, sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Ni lepas Bani Jurhum, ada satu Bani namanya Bani Khuza'ah, pemerintah di kota Mekah ni. Kalangan mereka ada orang terhormat namanya Amru bin Luhai. Ketua kampung mungkin, orang soleh pun mungkin. Amru bin Luhai ni tuan-tuan orang yang dihormati. Satu hari dia pergi ke Syam. Sampai dekat Syam tuan-tuan, dia tengok orang Syam ni menyembah berhala. Tengok di Syam ni ada orang sembah berhala. Dan orang Syam ni pula bagi testimoni pula. Dia kata sejak kami sembah berhala ni menjadikan rezeki kami ni melimpah-limpah. Kebun-kebun tanaman kami ni menjadi lebih subur lagi. Jadi saya cadanglah pada tuan ni bawa balik berhala ni, sembah tu berhala ni. Mereka zaman tu tuan-tuan, berhala bukan sembahan. Berhala hanya menjadi perantaraan. Sebab itu tuan-tuan kena tengok dalam surah Az-Zumar ayat ketiga Allah Ta'ala ada sebut. Kenapa mereka sembah berhala? Mereka tak kata berhala itu Tuhan. Tapi mereka kata berhala itu menjadikan mereka lebih zulfa. Iaitu lebih hampir kepada Tuhan. Itu istilah dia tuan-tuan. Dijadikan berhala sebagai perantaraan. Jadinya tuan-tuan, Amru bin Luhai ni pembawa berhala daripada Syam datang ke kota Mekah. Orang Mekah tak ada seorang pun yang lawan. Semuanya pakat setuju tuan-tuan. Kenapa mereka setuju? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab Amru bin Luhai ni adalah orang yang terhormat. Boleh jadi orang yang mahir lah dalam agama pada waktu itu. Jadinya tuan-tuan, pengajaran kepada kita, setiap benda tak semestinya adalah betul. Kalau dia ni orang terhormat, ataupun dia ni adalah orang yang ada agama tuan-tuan, kalau dia cakap salah, tetap salah. Kita sendiri kena ada ilmu. Kalau dia cakap salah, tetap salah. Kita tak boleh taksub. Oh, dia ni takkanlah dia salah. Dia ni kan orang yang baik ni. Dia orang soleh ni. Tak semestinya tuan-tuan. Sebab ini peristiwa yang telah berlaku kepada orang Mekah dahulu. Pada Amru bin Luhai. Okay? Orang yang terhormat di kota Mekah dan orang yang mahir dalam ilmu agamanya. Tapi sebab dia bawa berhala tu, orang Mekah kunci mulut. Sebab apa? Ni orang soleh, takkan dia salah. Yang keduanya tuan-tuan, sebab berhala itu dibawa daripada Syam. Syam masa itu terkenal sebagai salah satu daripada bumi Al-Anbiya. Bumi para Nabi ni. Takkanlah berhala daripada bumi Anbiya ni salah ni. Samalah macam masyarakat kita tuan-tuan. Takkanlah semua yang daripada Arab ni salah. Kan kita macam itu tuan-tuan. Tak semuanya betul tuan-tuan. Dan tak semuanya salah. Kita lah sepatutnya mesti ada ilmu supaya kita dapat nilai benda ni betul ataupun salah. Benda yang hak ataupun yang batil. Kita kena ada ilmu. Kita tak boleh terima sepenuhnya dan kita tak boleh tolak sepenuhnya. Sempadan kita adalah ilmu. Okay? Jadi tuan-tuan, itulah antara punca awal kenapa berhala sampai ke kota Mekah.